Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam PDPR Sains tahun 6. Hari ini cikgu akan membincangkan teknik menjawab soalan kemahiran proses sains iaitu KPS. Okey, jom kita mulakan sekarang. Kita telah mempelajari beberapa kemahiran proses sains yang akan digunakan untuk menjawab soalan. Okey, untuk hari ini kita akan lihat secara asas bagaimana untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran proses sains. Okey, bagi slide yang pertama, kita akan lihat jenis-jenis pemboleh ubah. Okey, yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi atau kita ringkaskan kepada PM. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, PB. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan ataupun kita panggil PMR sebagai singkatan. Kita akan jumpa pemboleh ubah ini dalam contoh soalan yang akan saya bincangkan nanti. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, bagaimana kita hendak mengenal pasti pemboleh ubah dalam soalan? Kita boleh kenal melalui kata kunci yang diberi. Okey, lihat yang pertama. Kata kunci bagi pemboleh ubah dimanipulasi ialah berbeza atau tidak sama. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, direkodkan atau diperhati. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Kata kunci yang digunakan seperti sama, setiap. Okey, cuba murid lihat pada contoh jadual yang cikgu berikan di situ. Dalam bentuk jadual ada dua jenis. Ada jadual menegak dan ada juga jadual yang melintang. Okey, untuk contoh ini cikgu beri dalam bentuk melintang. Jumlah baja ialah pemboleh ubah dimanipulasi, sementara ketinggian anak pokok ialah pemboleh ubah bergerak balas. Atau dengan kata lain, pemboleh ubah dimanipulasi ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada awal uji kaji, tetapi dalam bilangan atau jumlah yang berbeza. Okey, yang kedua, ketinggian anak pokok ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dia tidak boleh ditentukan kerana dia adalah hasil uji kaji. Sebab itu kita panggil dia pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dia akan dapat diperhati atau direkodkan pada akhir uji kaji. Okey, kalau PMR ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Ia selalu diperolehi dalam stem soalan. Kita baca soalan, kita boleh dapat tahu pemboleh ubah dimalarkan melalui ayat yang diberi. Itulah kata kunci yang kita akan jumpa tu, sama ada sama, setiap dan sebagainya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh bagaimana untuk mengenal pasti pemboleh ubah melalui kata kunci. Kata kunci telah cikgu berikan tadi. Mari kita tengok soalan ini. Satu eksperimen mengenai kebolehan menyerap dari span yang berbeza telah dijalankan oleh Lina. 4 span berbeza ketebalan iaitu K, L, M dan N direndam ke dalam 4 bikar yang mengandungi isi padu air yang sama. Selepas 5 minit, span tersebut dikeluarkan dan isi padu air yang tinggal di dalam bikar diukur dan direkodkan ke dalam jadual 2 di bawah. Okey, cuba murid-murid perhatikan warna-warna yang telah cikgu tentukan pada soalan. Berbeza, sama direkodkan, warna merah. Itu adalah kata kunci untuk menunjukkan pemboleh ubah di hadapan atau di belakangnya. Okey, yang pertama cuba lihat 4 span berbeza ketebalan. Di situ menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi bagi ketebalan span. Yang kedua, perkataan isi padu air yang sama. Sama itu merujuk kepada pemboleh ubah dimalarkan iaitu isi padu air. Dan yang ketiga, isi padu air yang tinggal di dalam bikar, warna biru, dan direkodkan warna merah. Direkodkan itu adalah kata kunci bagi pemboleh ubah bergerak balas iaitu isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Begitulah murid-murid bagaimana cara kita untuk mengenal pasti pemboleh ubah melalui kata kunci dalam ayat yang diberi. Mari murid-murid lihat bagaimana hendak mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas pada sebuah carta palang.
Okey, perhatikan carta palang dalam slide ini. Paksi X ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Paksi X ialah paksi yang melintang, sementara paksi Y ialah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu paksi yang menegak. Jadi di sini, isi pada kotak ialah pemboleh ubah dimanipulasi dan bilangan buah limau yang boleh diisi ialah pemboleh ubah bergerak balas. Saya harap murid-murid boleh faham. Okey? Okey, bagi tujuan penyiasatan. Biasanya dalam soalan akan ditanya, apakah tujuan penyiasatan di atas? Jadi, untuk menjawab tujuan penyiasatan, murid-murid perlulah menulis untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB. Tadi kita dah tahu kan, PM ialah singkatan bagi pemboleh ubah dimanipulasi dan PB ialah singkatan bagi pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jawapan yang boleh ditulis berdasarkan contoh jadual yang cikgu letakkan di sebelah ni, iaitu panjang tali bandul ialah pemboleh ubah dimanipulasi, sementara bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat ialah pemboleh ubah bergerak balas. Kalau murid perhatikan jadual yang ni cikgu bagi dalam bentuk jadual menegak. Okey, jadi jawapan yang boleh kita tulis apabila soalan bertanyakan tujuan penyiasatan, jadi jawapannya murid perlu tulis untuk menyiasat hubungan antara panjang tali bandul dengan bilangan ayunan bandul dalam 30 saat. Senang kan? Murid-murid boleh cuba nanti menjawab dalam soalan yang akan cikgu berikan pada hujung slide ini. Bagaimana murid dapat menentukan corak pada pemboleh ubah? Apa itu corak? Corak ialah pola ataupun trend. Trend ni biasa digunakan dalam bahasa Inggeris. Okey, terdapat 3 jenis corak, iaitu yang pertama bertambah, yang kedua berkurang dan yang ketiga tidak berubah. Tidak berubah maksudnya dia tidak bertambah dan tidak berkurang, dia pada nilai yang sama. Okey, mari kita tengok contoh jadual di bawah yang telah cikgu letakkan dengan menggunakan simbol. Simbol tambah bermaksud bertambahlah. Simbol tolak maksudnya berkurang. Okey, lihat jadual yang pertama. Jumlah baja 3, 6, 9, 12, 15. Kita perlu lihat nombor daripada petak yang pertama hingga petak yang terakhir. Kita lihat adakah pertambahan atau pengurangan nombor-nombor tersebut daripada angka yang pertama. Jadi 3 menjadi 6, menjadi 9, menjadi 12 dan 15, itu menunjukkan bertambah. Jadi ada 4 di situ yang menunjukkan coraknya bertambah. Cuba kita lihat bagi corak yang berkurang. Lihat jadual yang kedua, iaitu suhu air. Suhu air bermula dengan 100, 80, 60, 40 dan 36. Jadi dekat situ kita nampak nombor itu berkurang. Berkurang dan berkurang sehingga ke angka yang terakhir. Jadi di situ kita boleh katakan corak bagi suhu air ialah berkurang. Okey, mari kita tengok contoh jadual yang ketiga, iaitu suhu air juga. Suhu air bermula dengan 30, 50, 70, 100, 100. Okey, di sini terdapat 2 corak, iaitu yang pertama ialah bertambah 30, 50, 70, 100. Kemudian corak yang kedua kita boleh lihat di situ ialah nombor 100 kekal 100 pada minit ke-25. Minit ke-20 dan 25 mempunyai corak yang sama atau nombor yang sama, iaitu coraknya tidak berubah, 100, 100. Okey, jadi di situ kita boleh nampak bagaimana yang dikatakan corak yang dipanggil bertambah, berkurang dan tidak berubah. Baiklah murid-murid, di sini cikgu berikan cara menjawab soalan pemerhatian. Pemerhatian ni antara soalan yang sangat tidak digemari oleh murid untuk menjawab kerana dikatakan sukar. Tapi selepas mengetahui bagaimana cara menulisnya, murid-murid pasti akan katakan, wah, sangat senang soalan ini. Mari kita tengok bagaimana untuk menulis pemerhatian. Okey, ada 2 cara menulis pemerhatian. Cikgu bagi yang secara asas supaya murid-murid dapat faham bagaimana untuk menulisnya. Okey, lihat yang pertama. Cara yang pertama ialah
dengan menulis pemboleh ubah bergerak balas dan juga corak pemboleh ubah bergerak balas tersebut. Okey, jadi daripada contoh jadual, kita perhatikan pemboleh ubah bergerak balas dia ialah bilangan pesakit bara dan corak bagi pembilangan pesakit bara paru-paru ini ialah 3, 7, 11, 15 dan 19. Kita tahu itu adalah bertambah. Jadi, cara menulisnya ialah bilangan pesakit bara paru-paru bertambah. Itu sahaja. Itu bagi contoh soalan di atas ya. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Cara menulisnya ialah pilih data PB iaitu pemboleh ubah bergerak balas paling tinggi atau paling rendah dan buat perbandingan. Bagaimana? Okey, lihat contoh jadual. Ada 3 jenis tuala di situ iaitu tuala A, B dan C. Pemboleh ubah bergerak balas dia ialah masa untuk mengering, minit. Okey. Jadi, cuba murid-murid perhatikan tuala A, B, C. Yang mana satukah masa untuk mengering dia paling lama dan mana satu yang paling sekejap, paling cepat. Jadi, murid-murid boleh pilih sama ada tuala A atau tuala B. Tuala A untuk data paling tinggi, sementara tuala B untuk data paling rendah. Okey, seterusnya cara menulisnya, cikgu telah tuliskan contoh tersebut iaitu cikgu pilih tuala A ya untuk data paling tinggi. Jadi cikgu boleh buat masa untuk tuala A mengering iaitu cikgu tuliskan PB-nya ya di situ. Cikgu pilih tuala A, jadi cikgu tambah perkataan tuala A dalam pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian data cikgu adalah yang paling tinggi. Untuk minit, untuk masa, kata adjektif yang sesuai ialah cepat atau lama atau lambat dan sebagainya. Jadi cikgu boleh tuliskan kat situ masa untuk tuala A mengering paling lama berbanding tuala B dan tuala C. Mudah kan murid-murid? Kita boleh cuba pada soalan nanti. Okey, seterusnya, bagaimana menjawab inference? Selalunya, soalan akan bertanyakan pemerhatian dahulu, barulah diikuti dengan inference. Jadi, jika murid salah menjawab pemerhatian, murid akan salah juga menjawab inference ya. Ini boleh dikatakan soalan berkait. Salah di atas, maka salahlah di bawah. Sekiranya jawapan murid tersebut salah. Jadi, kena hati-hati untuk menjawab soalan berkait kerana ia akan menjejaskan markah murid-murid nanti. Okey, di sini pun cikgu bagi 2 cara bagaimana untuk menjawab inference. Kenapa kita ada 2 cara? Ini kerana kita jawab berdasarkan soalan. Kita kena lihat soalan. Apakah cara yang sesuai untuk kita menulis inference? Okey, perhatikan gambar yang pertama iaitu gambar akuarium ada lapisan minyak. Bila ditanyakan apakah inference bagi pemerhatian di atas, di sinilah murid-murid akan perlu membuat pemerhatian dahulu, kemudian barulah murid-murid boleh menyatakan inference kerana inference ini adalah berkait rapat dengan pemerhatian. Okey, jadi untuk soalan yang pertama ni, cara yang pertama ni, kita jawab berdasarkan fakta atau berdasarkan data. Okey, perhatikan. Kura-kura mati kerana tidak mendapat udara untuk bernafas. Kita nampak lapisan minyak, kita tahu udara tidak akan dapat melepasi lapisan minyak. Jadi pemerhatian dia pastinya kura-kura mati. Inference dia akan tanya apakah inference bagi pemerhatian kamu. Itulah jawapan dia. Tapi murid-murid tidak perlulah tulis kura-kura mati kerana. Tak perlu. Hanya tulis dari perkataan kerana. Yang ini cikgu tulis begini untuk memudahkan murid-murid faham. Yang pemerhatian dia ialah kura-kura mati. Okey, yang kedua, lihat gambar rajah. Model R tumbang paling awal kerana mempunyai ketinggian yang tinggi. Kalau kita perhatikan, ini tajuk kestabilan tahun 5. Kalau kita perhatikan, ketinggiannya berbeza tetapi mempunyai luas tapak yang sama. Yang ini berdasarkan data, kita boleh gunakan pemboleh ubah dimanipulasi untuk menulis untuk menulis inference. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasi dia ialah ketinggian. Jadi, cikgu terus tulis model R tumbang paling awal kerana mempunyai ketinggian yang tinggi.
Model R tumbang paling awal itu adalah pemerhatian. Jadi bila murid menjawab soalan, murid tidak perlu tulis model R tumbang paling awal. Hanya tulis kerana model R mempunyai ketinggian yang tinggi. Kita tidak perlu petik soalan ya untuk menjawab sebab ini bukan subjek bahasa Melayu. Murid, slide seterusnya, bagaimana hendak menulis ramalan? Selalu dalam soalan dia akan tanya, apakah ramalan kamu? Berdasarkan data kita boleh tulis atau berdasarkan logik. Okey, kalau berdasarkan data, perhatikan jadual yang cikgu sertakan di situ. Ini yang dimaksudkan berdasarkan data. Contohnya, ramalkan nilai X dalam jadual di bawah. Murid-murid perlu membuat pengiraan di sini. Contoh di sini, kita perlu lihat perubahan corak 16, 12, 8. Di situ kita dapat lihat 16 ke 12 berkurang sebanyak 4, 12 ke 8 berkurang sebanyak 4. Jadi kita boleh dapat buat ramalan X ialah nilainya 4 cm sebab 8 tolak 4 bersamaan dengan 4. Itu cara yang pertama, berdasarkan data. Yang kedua, ramalkan keadaan kura-kura selepas 1 minggu. Okey, kita punya pemerhatian tadi ialah kura-kura tidak dapat bernafas kan? Sebab ada lapisan minyak. Jadi, ramalkan keadaan kura-kura selepas 1 minggu. Di sini kita boleh tahu selepas 1 minggu pastinya kura-kura akan mati kerana tidak mendapat udara. Jadi jawapan murid mudah saja, terus tuliskan kura-kura akan mati. Jangan tulis kura-kura akan mati kerana tidak mendapat udara. Tak perlu, kerana di situ murid-murid telah memberi inference. Sedangkan soalan hanya perlukan ramalkan. Faham ya murid-murid Ya murid-murid, ini adalah slide yang terakhir bagaimana untuk menulis kesimpulan, hubungan atau hipotesis. Biasanya soalan akan tanya salah satu. Kalau soalan tanyakan kesimpulan, dia jarang tanyakan hubungan ataupun hipotesis. Jadi cara menjawabnya yang pertama cikgu nasihatkan murid-murid perlu lihat bahan rangsangan atau soalan yang diberikan sama ada dalam bentuk jadual iaitu dalam bentuk data ataupun dalam bentuk gambar rajah seperti dalam contoh gambar yang cikgu berikan ini. Jadi okey, cara nak menjawabnya yang pertama PM tambah corak PM, PB tambah corak PB. Ini lebih kepada hubungan. Jadi kita lihat contoh jadual yang saya berikan. Kelebaran belakang kapak bertambah, bilangan kayu yang dikapak dalam masa 30 minit bertambah. Kalau murid-murid lihat dekat situ, tulisan yang berwarna hitam di sebelah atas kelebaran belakang kapak itu adalah PM. Kemudian cikgu tambah dengan corak pemboleh ubah iaitu bertambah. Cikgu dapat dari mana? Cikgu dapat dari jadual iaitu nombor 3, 6, 9. Itu adalah menunjukkan corak bertambah. Kemudian kita letakkan PB di situ iaitu bilangan kayu yang dikapak dalam masa 30 minit. Bertambah. Bertambah itu cikgu dapat daripada corak 4, 8, 12. Jadi dekat sini murid-murid akan bina jawapan ini dalam bentuk satu ayat lengkap yang mesti ada PM, corak PM, PB dan juga corak PB. Okey, cara yang kedua. Cara yang kedua ialah dengan rujuk fakta berkaitan tajuk. Ini sesuai kita gunakan bagi soalan, contoh soalan yang cikgu berikan dalam slide ini iaitu cikgu beri gambar rajah kura-kura di dalam akuarium ni. Jadi bagaimana nak menulis kesimpulan bagi soalan berbentuk begini. Jadi kita akan rujuk balik pada fakta tajuk keperluan asas haiwan. Jadi haiwan memerlukan udara untuk hidup. Okey, jadi di sini murid-murid perlu bijak menentukan cara jawab berdasarkan soalan. Murid-murid boleh lihat contoh soalan iaitu baca stem soalan dahulu tentang 4 helai sapu tangan basah yang serupa. Q, R, S dan T masing-masing disidai di bawah kipas yang berbeza. Jisim setiap sapu tangan itu ialah 100 gram selepas 1 jam. Jisim setiap sapu tangan direkodkan seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey,
Di sini saya dah nampak iaitu kelajuan kipas, pemboleh ubah dimanipulasi. Jisim selepas 1 jam iaitu jisim sapu tangan ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cuba perhatikan jawapan yang telah saya sediakan dengan menggunakan cara-cara menjawab soalan kemahiran proses sains yang telah kita pelajari tadi. Iaitu perhatikan pada tujuan penyiasatan. Saya telah menjawab dengan untuk menyiasat hubungan antara kelajuan kipas dengan jisim sapu tangan selepas 1 jam. Ambil saja daripada jadual yang telah diberikan. Okey. Yang kedua ialah pemerhatian jisim sapu tangan T paling ringan berbanding sapu tangan QR dan S. Di situ jelas kelihatan saya mengambil data yang paling rendah bagi jisim sapu tangan selepas 1 jam. Okey, seterusnya ialah inference. Bagaimana saya menulis inference? Inference ditulis berdasarkan pemerhatian. Jadi kita rujuk kepada sapu tangan T tadi, iaitu kerana kelajuan kipas T paling tinggi berbanding kipas QR dan S. Dan yang terakhir saya tuliskan di situ bagaimana menjawab hubungan. Mudah saja, kita ingat tadi PM corak, PB corak. Jadi jawapan yang dapat kita perolehi ialah kelajuan kipas bertambah, jisim sapu tangan selepas 1 jam berkurang. Pastikan corak dan juga pemboleh ubah yang dimasukkan adalah betul. Ya murid-murid? Bagaimana dengan perkongsian cikgu tadi murid-murid? Adakah murid-murid faham? Jangan lupa ulang kaji di rumah. Jika ada sebarang pertanyaan boleh segera PM pada cikgu. Cikgu harap murid-murid dapat mengaplikasikan kemahiran ini apabila menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran proses sains. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.